Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati. Ayuhat tullab wa talibat al-a'izza, kaifa halukum jami'an? Arju an takunu fi sihah wal afiyah. Wahai anak-anak semua, apa khabar? Saya harap kamu berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey, anak-anak semua, sebelum kita mula belajar pada tahun 2021 ini, adalah baiknya saya rasa kamu yang di tingkatan 4 dan 5 ini, jom kita tengok dulu apakah format pentaksiran yang bakal kamu duduki pada peperiksaan SPM nanti. Kod mata pelajaran bahasa Arab yang akan kamu ambil nanti ialah 2361. 2361. Kita pergi seterusnya. SPM bermula pada tahun ini, iaitu tahun 2021. Format pentaksirannya berubah daripada tahun sebelum ini. Jadi kita tengok apakah perubahannya. Anak-anak boleh download ni boleh download format pentaksiran ini melalui portal Lembaga Peperiksaan Malaysia. Boleh download ni. Pergi je type je format pentaksiran tahun 2021, nanti akan keluar je nanti. Boleh download dari sana. Kita tengok. Kalau sebelum ini, untuk pengetahuan anak-anak semua, kalau sebelum ini, abang-abang kamu sebelum ni kita ada kertas 1, kita ada kertas 2, kemudian kita ada satu lagi kertas 3 ujian lisan. Tapi mulai tahun ini, kamu anak-anak hanya ada satu je kertas bertulis, ujian bertulis 2361/1. Ini jenis instrumen ujian bertulis kertas 1. Manakala kertas 2 pula ujian lisan. Jenis pentaksirannya ialah, jenis instrumennya ialah bertutur. Kertas 2 ni bertutur. Kod kertasnya 2361/2. Jenis item untuk kertas 1 ialah objektif pelbagai bentuk, subjektif respon terhad dan subjektif respons terbuka. Bagaimana bentuk soalan kita tengok selepas ini. Kita baca sepintas lalu dulu. Kemudian subjektif respon terhad dan subjektif respon terbuka untuk paper kertas 2. Paper yang ujian bertutur tadi. Kita pergi seterusnya. Bilangan soalan. Kita tengok yang ketiga, bilangan soalan. Apa beza? Kertas 1 yang mana ujian bertulis tadi, kertas soalan kamu ada 3 bahagian. Bahagian pertama A akan menguji kamu dengan sistem bahasa. Bahagian A ni pula, ada anak-anak dia pula. Apa dia? Ada anak dia, nanti kita tengok selepas ni, dia ada 3 anak. Bahagian A ada 3 soalan. Markahnya 30 markah. Setiap satu soalan mengandungi 10 markah dan kamu wajib jawab ke semua soalan ini. Dan kita ada bahagian B yang kedua. Bahagian B pula menguji kamu tentang pemahaman. Al-fahm wal isti'ab. Kita ada 7 soalan anak. Dia ada anak-anak dia 7. Markahnya ialah 35 markah. Wajib jawab tak? Semua ke-7 itu wajib dijawab. Dan kita ada bahagian yang ketiga, iaitu C, iaitu bahagian penulisan. Bahagian buat karangan lah. Ada 2 soalan. Markahnya ialah 35 markah. Kita tengok secara detail selepas ini. Itu bilangan soalan untuk kertas 1. Bilangan soalan untuk kertas 2, itu kertas ujian bertutur tadi. Dia ada 2. Bahagian A, itu perbualan terhad 20 markah.
Bahagian B, perbualan terbuka, markahnya 30. Okey, total markah untuk kertas 1 ialah 100 markah dan untuk kertas 2 ialah 50 markah. Okey, konstruk yang diuji untuk kertas 1 ialah mengingat dan memahami, menguji kamu kemahiran membaca, menguji kemahiran menulis dan mengaplikasi, iaitu mempraktik. Okey, kertas 2 pula uji apa? Okey, soalan kertas 2 akan menguji kamu kemahiran mendengar dan juga kemahiran bertutur dan juga mengaplikasi. Okey, seterusnya. Okey, yang keenam, tempoh ujian. Untuk kertas 1, ujian bertulis tadi, tempoh ujiannya ialah 2 jam 30 minit. Okey, manakala kertas 2, ujian bertutur tadi, okey, tak ada tempoh had yang tertentu, tarikh ke apa, tapi dia hanya bagi Jun hingga Julai. Ketika kamu di tingkatan 5, tingkatan 4 tak ada, di tingkatan 5, Jun hingga Julai. Okey, ini untuk tempoh yang ditetapkan sebelum ni lah. Mungkin akan ada perubahan lah bila berlakunya COVID-19 ni kan. Itu terpulang lah, nanti kita tengoklah apa-apa daripada lembaga peperiksaan apabila ke bila itu akan ada perubahannya nantilah. Okey, cakupan konstruk. Okey, cakupan konstruk ni di mana akan diambil daripada standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen, standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP, KSSM tingkatan 4 dan 5. So apa tajuk-tajuk yang belajar tingkatan 4, 5 di situlah, tak akan ambil yang lain dah. Okey, aras kesukarannya pula ialah rendah, sederhana, tinggi, 532. Bermakna akan ada 5 soalan aras rendah, 3 aras tinggi, 3 aras sederhana dan 2 aras tinggi. Kaedah penskoran pula, kertas 1 secara analitik dan juga holistik. Analitik ni maksudnya kertas kamu tu akan ditanda secara detail. Salah nahu tolak setengah, salah ejaan tolak setengah. Itu secara analitik. Holistik ni dia umum sikit, contohnya macam karangan. Salah baca, kemudian bagi markah secara holistik. Itu kertas 1. Manakala kertas 2 juga secara holistik. Alatan tambahan tiada. Itu secara ringkas tentang format pentaksiran SVN mulai tahun 2021. Kita akan tengok bentuk-bentuk soalannya pula. Okey, sekarang kita tengok bentuk-bentuk soalan untuk kertas 1 iaitu ujian bertulis tadi, iaitu kertas yang kodnya 2361/1. Okey. Kismu alif salasi nada rajah, iaitu bahagian A 30 markah. Bahagian A 30 markah. Kita tengok soalul awal, dia kata khatib. Apa makna khatib? Khatib ni maksudnya ungkapkan. Al-ibarat al-atiyah, ayat-ayat ini, ila jama'ati zukur, kepada jamak muzakkar ma'a taghyir ma yulzam, dan ubahlah apa-apa yang patut diubah. Ataupun arahannya khatib at-tullab, sama je tu. At-tullab pun jamak muzakkar juga. Jadi sama ada dia datang soalan khatib ila jama'ati zukur, khatib ila tullab, ataupun hawil, sama je. Arahannya sama. Jadi soalan nombor 1 ini menghendaki anak-anak tukar, tukar. Dia bagi hafiz ala sihatik ni dia bagi untuk seorang. Untuk hantar seorang. Sekarang kamu kena tukar untuk ramai. Untuk antum maknanya. Jadi soalan ini soalan untuk menguji anak-anak tentang tasrif fa'il. Yang kamu belajar daripada sekolah rendah dulu lagi tu kan. Fi'il madi, mudhari', amar, dhamir, kum apa. Jadi kat sini anak-anak kena menguasainya. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya ialah tentang
kawin ma ya'ti. Ma makna kawin? Kawin ialah bina, buat ayat berdasarkan apa yang diberi. Contohnya dia kata jumlah fiha hal. Buat ayat yang ada hal. Jadi banyak semua tajuk-tajuk nahwu yang awak belajar. Kena tahu dan bina ayat. Ni soalan nombor 2. Berapa markah? 10 markah. Setiap tu ada 2 markah. Setiap soalan 2 markah. Jumlah nombor 1, 2, nombor 2, 2 sampai 10. Sama dengan soalan nombor 1 tadi. Jadi dah 20 markah. Seterusnya. Jim. Soalan yang ketiga. Jim. Hati misalan likulli waznin minal awzanil atiyah summa da'hu fi jumlatin mufidatin min indik. Maksudnya, hati misalan. Berikan misal, berikan contoh. Likulli wazan minal awzanil atiyah. Bagi setiap wazan daripada wazan-wazan berikut. Summa da'hu. Kemudian letakkan fi jumlatin mufidah. Dalam ayat yang lengkap. Dia nak awak bina ayat lengkap. Jadi soalan ketiga menguji kamu tentang ilmu saraf. Ilmu morfologi. Ingat soalan nombor 3 uji tentang saraf. Sama juga ada 5. Setiap 1, 2 markah. 5, 10 markah. Jadi ada 2 benda perlu buat kat sini. Bagi contoh ifta'ala. Apa contoh yang awak dah belajar? Kata kerja fa'il ala wazan ifta'ala. Kemudian da'hu fi jumlah mufidah. Yang buat ayat. Jadi soalan ni lebih kurang dengan soalan kertas 2 abang-abang dan kakak-kakak kamu dulu. Seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada soalan bahagian B. Ataupun kismu ba. Kam darajah? Khamsah wa salasina darajah. Ada 35 markah semua. Soalan B. Soalan apa soalan B tadi? Ingat tak lagi? Itu soalan al-fahmu wal isti'ab. Soalan berkaitan pemahaman. Kamu akan diberi teks dalam satu muka surat. Teks. Kemudian jawab soalan. Kemudian jawab soalan kefahaman. Kat sini tadi ingat tak lagi kita ada 7 soalan. Ada 7 soalan. Kita tengok apa dia 7 tadi. Yang pertama, ajib anil as'ilah al-atiyah. Jawab soalan-soalan berikut berdasarkan teks kefahaman. Kamu diberi 6 soalan. Nombor 1 ada 6 anak-anak dia. Soalan nombor 1 ada 6 anak. Setiap satu itu markahnya 2. 6 soalan bermakna 12 markah. Itu untuk nombor 1. Nombor 2 pula. Kita tengok nombor 2. Nombor 2. Dia kata, hati muradifan lil kalimatil atiyah. Soalan nombor 2 perlu datangkan perkataan seerti muradif. Kam darajah? 3 markah. 3 markah. Soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Hati mudadan lil kalimat al-atiyah. Soalan nombor 3, Jim, iaitu 3 markah juga. Berikan perkataan berlawanan bagi kalimah-kalimah berikut. Seterusnya. Soalan dal, iaitu soalan nombor 4. Istakhrij ma ya'ti minan nas. Daripada nas yang dia bagi awal-awal tadi, keluarkan. Jadi soalan kat sini semua berkaitan dengan nas yang diberi. Teks yang diberi tadi. Keluarkan ma ya'ti minan nas. Keluarkan masdar, keluarkan zaraf, keluarkan isim fa'il. Apa-apa semua dah boleh diminta nanti. Dan di sini juga 3 markah. Soalan yang seterusnya. Soalan nombor 5 iaitu ha. Dia kata a'rib al-kalimat allati tatahakhad i'raban tamman. I'rab kalimah yang bergaris. Garis di mana? Di teks tadi. Dekat mula-mula tadi ada teks. Di situ digariskan. Ada 2 perkataan yang digariskan. Apa i'rab dia? Juhudan. Kena tengok balik tadi kan. Tazuru. Kamu nak i'rab apa? Setiap 1 2 markah. Jadi 2 soalan 4 markah. Itu soalan yang kelima. Seterusnya
Seterusnya soalan wow. Okey, soalan nombor 6 dia kata bariskan. Dia suruh kamu bariskan kalimah-kalimah yang bergaris, yang di bawahnya khat. Okey, bisyakli tam, dengan baris yang sempurna. Berapa markah? 4 markah. 4 markah maknanya setiap satu perkataan 1 markah. Okey, ihtamat 1 markah, al-ihtimam 1 markah, al-madaris 1 markah, al-lasafiyah pun 1 markah. Ingat kena bariskan. Okey, dan soalan terakhirnya iaitu Zai, iaitu soalan nombor 7 untuk soalan bahagian B atau ba tadi. Okey, istakhrij salasa afkar raisa. Keluarkan 3 isi penting minan nasr sabiq, daripada teks tadi. Bil jumlah min indik, dengan menggunakan ayat kamu sendiri. Okey, keluarkan 3 isi penting. Okey, ini barulah ni, format dulu tak ada macam ni. Keluarkan isi penting. Makna di sini memang soalan bahagian ba ini memang soalan pemahaman. Tak kamu faham teks tadi apa. Kalau kamu tak faham, kamu tak boleh nak keluarkan isi penting. Jadi kena faham teks tadi. Okey, dan keluarkan 3 isi penting. Markahnya 6 markah. Okey, 6 markah. Okey, maknanya setiap satu isi 2 markah. 3 isi 6 markah. Okey, selesai untuk bahagian soalan ba, bahagian B. Sekarang kita tengok pula bahagian jim. Okey, kismu jim ataupun bahagian C tadi. Okey, kam darajah? Khamsah wa salasina darajah. Markahnya 35 markah. Soalan apa? Okey, jom kita tengok. Yang pertama, okey, bahagian jim tadi, bahagian C tadi. Yang pertama dia kata uktub. Tuliskan, okey, hadza rasmi ma la yaqillu adadu kalimatihi an 40 kalimah. 40 kalimah fi faqrah wahidah, dalam satu perenggan. Tuliskan, dia kata, okey, dia bagi awak macam satu peta minda lah ni. Okey, tuliskan dalam 40 patah perkataan. Kam darajah, berapa markah? 10 asyara darajat. Okey, 10 asyara darajat. 10 markah untuk karangan pendek lah ni, faqrah qasirah lah ni. 40 kalimah. Okey, 10 markah. Itu nombor 1. Okey, yang kedua. Uktub fi wahid faqat minal mawdu'atil atiyah. Okey, bihais la yaqillu adadu kalimatihi an 120 kalimah. Okey, 120 patah perkataan. Tulis satu tajuk saja daripada tajuk-tajuk yang diberi, yang mana tidak kurang bilangan kalimahnya daripada 120 kalimah. Dia akan bagi awak 4 tajuk, pilih satu sahaja. Markahnya berapa? 25 markah. Okey, khamsah wa 20 darajah. Pilih satu saja. Okey, ini sahaja untuk soalan bahagian C tadi. Okey, sekarang kita tengok pula. Okey, bentuk soalan kertas 2. Okey, kertas 2 pula. Tadi dah kertas 1 ujian bertulis dah habis. Sekarang kita tengok pula kertas 2. Okey, kod dia 2361/2. Okey, ujian apa tadi? Ujian bertutur. Okey, ujian bertutur kat sini. Okey, dia ada 2 bahagian. Ingat tadi ada bahagian A, bahagian B. Okey, jadi kismu alif, kam darajah 20. Okey, markahnya ialah 20 markah. Okey, yang pertama. Ini yang pertama. Yang pertama ada 5 markah. Kamu akan ditanya, okey, tak ada, soalan ni tidak akan diberi pada kamu. Cuma, okey, soalan ini tidak akan diberi. Okey, cuma, okey,
guru akan bertanya, apa soalannya? Soalan yang berkaitan dengan basic. Apa nama awak? Ma ismuka? Aina taskunu? Kaifa haluka? Okey, apa di mana awak tinggal? Apa khabar? Okey, semua itulah. 5 markah. Takkan macam ni tak boleh jawab kan? Okey, boleh. Okey, jadi 5 markah kat sini. Seterusnya, soalan yang kedua. Untuk bahagian A tadi, soalan yang kedua, dia akan bagi awak satu gambar. Okey? Dia suruh sif, maksudnya sifatkan, gambarkan tentang surah al-atiyah, tentang gambar berikut. Okey, awak buat ayat. Tengok gambar ni, buat ayat secara lisan. Ini bukan bertulis, ini ujian bertutur. Jadi awak kena tengok gambar dan cakap gambar ni tentang apa, orang sedang buat apa. Okey, markahnya ialah 15 markah di sini. Okey, untuk bahagian A. Okey, sekarang kita masuk bahagian bar ataupun B. Markahnya ialah 30 markah. Tapi sebelum tu, Ustazah lupa nak bagi tahu tadi. Okey, untuk ujian lisan ini, kamu hanya boleh buat sekali sahaja. Tidak seperti kakak-kakak kamu, abang-abang kamu sebelum ini. Mereka ujian lisan mereka boleh buat berkali-kali sehingga puas hati, sehingga boleh dapat markah yang diorang rasa puas. Okey? Kamu ni sekali saja. Maknanya kalau tak buat betul-betul, markah sikit, itu je lah markah yang kamu dapat. Jadi masuk tu terus buat betul-betul. Macam betul-betul lah. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok soalan untuk bahagian ba. Okey, bahagian ba ini kamu hanya diberi satu tajuk perbualan, maudu' al-hiwar. Apa-apalah berkaitan dengan apa tema yang kamu belajar. Jadi di sini tajuk ni bila kamu dapat sebelum masuk menjalani ujian lisan tersebut, kamu akan ditempatkan di dalam satu tempat, bilik dinamakan macam bilik kuarantin lah. Dekat situ kamu diberi tajuk, kemudian di situlah kamu nak bersedia, nak fikir nak buat ayat apa. Di situ sahaja. Di situ baru kamu akan dapat tajuk. Dalam tempoh itulah kamu fikir nak cakap apa sebelum masuk menjalani ujian lisan tersebut. Okey? Jadi 30 markah untuk bahagian B. Bahagian A tadi 5 campur 15, 20 markah. So total markahnya ialah sebanyak 50 markah untuk soalan kertas 2. Okey? Iaitu menguji kamu kemahiran mendengar dan bertutur. Okey anak-anak semua. Okey, itu sahaja penerangan Ustazah untuk kamu. Okey, berkaitan dengan format pentaksiran kertas 1 dan 2 untuk SPM Bahasa Arab. Bila dah tahu format nanti, okey senang ya. Boleh fokus di mana sepatutnya kamu fokus masa belajar nanti. Jadi Ustazah harap penerangan Ustazah ini akan bermanfaat untuk anak-anak tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 yang akan bakal menduduki peperiksaan SPM nanti. Okey, akhiran aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لي لأستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.